Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rakaman ini saya akan membentangkan tentang pentaksiran berterusan persembahan bagi subjek pengajian akhlak Islamiah PIMK 3243. Nama diberi Muhammad Hakimi bin Razid daripada kelas T1 S2.03. Tokoh yang saya dapat di dalam tugasan ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, pembentangan pada rakaman ini adalah berkaitan dengan analisa tokoh akhlak mulia yang terdapat di dalam MK dan juga berkaitan dengan hadis yang dipilih daripada subjek PIMK 3253 iaitu pengajian hadis. Hadis yang dipilih merupakan hadis berkaitan kepentingan sifat jujur, iaitu alaikum bisidqi. Sebelum kita masuk secara langsung kepada analisa kepribadian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, saya akan terangkan sedikit tentang biodata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Nama sebenar Abu Bakar As-Siddiq merupakan Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab. Gelaran yang diberi kepada Abu Bakar ini adalah As-Siddiq dan juga Atiq. Tahun kelahiran beliau adalah 572 Masihi. Kemudian tahun wafat adalah pada tahun 635 Masihi bersamaan dengan tahun ke-13 Hijrah. Dan tempat lahir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah di Mekah. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kepribadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, beliau ini merupakan seorang yang pemurah. Beliau pernah membeli dan memerdekakan hamba-hamba yang diseksa. Antara hamba yang pernah dibeli dan dimerdekakan itu adalah Bilal bin Rabah. Seperti yang kita tahu, Bilal bin Rabah ni merupakan seorang yang hebat lah, sebab Bilal bin Rabah ni merupakan muazzin pertama di dalam Islam. Okey, seterusnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ni merupakan seorang yang berani. Abu Bakar As-Siddiq selalu membela Rasulullah SAW yang cuba dibunuh oleh kaumnya semasa di Mekah. Yang seterusnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seorang yang dermawan. Abu Bakar As-Siddiq banyak membelanjakan harta ke jalan Allah. Sewaktu perang Tabuk, ketika Rasulullah SAW mengimbau untuk mengumpulkan bantuan, Sayyidina Abu Bakar ni telah mengumpulkan semua harta benda yang berada di rumah. Maknanya Abu Bakar As-Siddiq ni walaupun hartanya ada banyak kat rumah, dia sanggup untuk gadaikan harta tu demi agama Islam. Sambungan daripada kepribadian Abu Bakar As-Siddiq, seterusnya Abu Bakar As-Siddiq ni merupakan seorang yang lembut hati. Abu Bakar As-Siddiq mudah menangis, terutamanya ketika membaca Al-Quran. Yang seterusnya adalah beliau ni merupakan seorang yang setia kawan. Maknanya Abu Bakar As-Siddiq ni setia bersama Rasulullah dalam apa jua rintangan dalam menyebarkan dakwah. Beliau sentiasa di samping rakannya yang berada di dalam kesusahan. Hal ini dapat dilihat ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Yathrib. Beliau membuat persiapan dengan membawa bekal dan menemani Rasulullah SAW. Maknanya kita nampak kat sini bahawa Abu Bakar As-Siddiq ni setia lah untuk teman kawan-kawan dia walaupun pergi mana pun. Okey, analisis Abu Bakar As-Siddiq ni sebagai tokoh akhlak. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq ni dekat dengan Rasulullah SAW.
baik dari ilmunya maupun persahabatannya. Maksudnya dari sini kita dapat nampaklah yang Abu Bakar Siddiq ni merupakan tokoh akhlak, sebab memang Abu Bakar Siddiq ni merupakan seorang yang rapat dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, sahabat yang sangat dipercayai oleh Rasulullah SAW. Saking rapatnya Abu Bakar As-Siddiq ni dengan Rasulullah, sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq ni merupakan seorang yang paling dipercayai oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Yang ketiga pula, dahlah dipercayai oleh Nabi Muhammad, dipercayai lagi oleh rakyat-rakyat, sehingga kan beliau mendapat gelaran As-Siddiq, ataupun maknanya adalah orang yang sangat dipercayai. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq ni merupakan seorang yang dermawan. Seperti yang kita tahu tadi, dia sanggup membeli hamba-hamba, kemudian memerdekakan mereka. Maknanya Abu Bakar Siddiq ni tak kedekut dalam berjihad. Yang kelima, Abu Bakar Siddiq merupakan sahabat yang diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam solat jemaah. Maknanya pentingnya Abu Bakar Siddiq ni sampaikan menjadi imam di dalam solat jemaah. Yang keenam, Abu Bakar adalah antara orang yang pertama memeluk agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq ni orang dewasa pertamalah yang memeluk agama Islam, selain daripada Ali bin Abi Talib dan juga Siti Khadijah. Kat sini saya selitkan beberapa sumbangan Abu Bakar As-Siddiq dalam agama Islam ni. Jadi yang pertama, sumbangan Abu Bakar As-Siddiq ni adalah di dalam pengumpulan Al-Quran pada peristiwa perang yang menyebabkan ramai hafiz yang mati syahid lah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni mengambil inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran. Yang kedua adalah memerangi golongan Ar-Riddah. Golongan Ar-Riddah ni adalah golongan yang enggan untuk membayar zakat, golongan Nabi palsu. Itulah. Yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq ni telah meluaskan pengaruh Islam hingga ke utara sana, iaitu ke Rom dan Byzantine, tak silap. Jadi ini adalah hadis kepentingan sikap jujur. Hadis ini berbunyi begini: An Abi Wa'il an Abdillah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakzibu hatta yukzaba indallahi kadzdzab. Maksud daripada sanad dan matan hadis ni adalah maksud dari Abu Wa'il dari Abdullah radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menghantarkan ke syurga. Sesungguhnya seseorang sentiasa berbuat jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kedustaan itu menunjukkan kepada keburukan dan keburukan itu menghantarkan ke neraka. Sesungguhnya seseorang sentiasa berdusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Status bagi hadis ini adalah sahih dan terdapat di dalam Sahih Bukhari. Jadi intipati hadis tentang sikap kejujuran ini, ia menekankan betapa pentingnya menjadi jujur di dalam pelbagai aspek kehidupan. Hadis ini juga mengatakan bahawa kejujuran membawa kepada kebaikan dan juga membawa kita ke syurga. Jadi hadis ni dia
mengatakan yang kita akan apabila kita bercakap jujur, ia akan membawa kepada kebenaran dan juga membawa kita ke syurga. Manakala perbuatan yang sebaliknya pula, iaitu kazib, iaitu dusta, akan membawa seseorang kepada perbuatan yang jahat dan akhirnya membawa ke neraka. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahawa Allah akan mengiktiraf orang yang berbuat baik. Selain daripada itu, hadis ini juga menekankan bahawa kejujuran adalah sifat yang dicontohkan oleh para nabi dan juga sahabat Nabi Muhammad terdahululah. Banyak sifat jujur ni memang dah ada lah pada Nabi Muhammad dan juga para sahabat dulu. Dan juga ia menghubungkan kejujuran dengan ibadah. Maknanya kalau kita bersikap jujur, ibadah kita pun terjamin. Jadi secara keseluruhannya, hadis ini memberikan petunjuk moral, mengajak orang ramai untuk mengekalkan kejujuran sebagai prinsip penting dalam semua tindakan dan juga usaha mereka. Jadi untuk memastikan kesahihan hadis yang saya bagi tersebut, saya telah sertakan di sini beberapa dapatan saya daripada beberapa laman web semak hadis yang untuk kita tengok kesahihan hadis ni. Jadi yang pertama adalah dorar.net. Kita boleh nampak dekat sini Muhaddath Bukhari, Masdar Sahih Bukhari, Khalasah Hukmul Muhaddath. Di sini berstatus sahih. Seterusnya kita tengok pula daripada laman web hadis.com. Status hadisnya juga sahih, iaitu pada Hukmul Muhaddath tu sahih juga. Seterusnya kita tengok pula daripada laman web sunnah.com. Laman web ni juga maknanya adalah hadis ni di dalam Sahih Bukhari yang ke 6094. Jadi daripada hadis dan juga analisa kepribadian Abu Bakar As-Siddiq ni, kita dapat simpulkan bahawa betapa pentingnya sifat jujur ini dalam kehidupan kita, dan juga kita boleh jadikan Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai seorang role model ataupun sebagai suri teladan lah dalam kehidupan kita, supaya kita dapat terapkan sikap jujur dalam diri kita. Jadi berkaitan antara hadis ini dengan kepribadian Abu Bakar, kita dapat lihat memang berkait rapat lah kan, sebab hadis ni pun suruh kita untuk bersikap jujur, dan Abu Bakar sendiri merupakan seorang yang terkenal dengan sikap jujur. Jadinya di sini setakat ni sajalah rakaman saya di dalam pembentangan pentadbiran tulisan ni. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.